Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu nak sharekan 4 jawapan daripada soalan yang cikgu bagi minggu lepas dalam Google Form. Mungkin ada daripada awak dah buat atau mungkin ada yang belum lagi. Andai kata belum lagi, boleh tengok sekali lah dia punya kaedah penyelesaian untuk setiap soalan. Andai kata yang dah, boleh semak jawapan awak. Okey, untuk soalan pertama. Dia kata rajah 2 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Ini set A, ini set B. Set A ialah objek dan set B ialah image. Okey, cuba tengok soalan pertama. Dia kata nyatakan julat bagi hubungan tersebut. Untuk julat, kita tengok pada image bagi suatu hubungan. Contoh, kalau sini, set B ni akan mewakili dia punya julat dia. Jadi julat dia yang kita ambil ialah 4 dan 16 ditulis dalam simbol set. Okey, itu untuk soalan A. Untuk B, tentukan sama ada hubungan itu adalah fungsi ataupun bukan fungsi. Pertama sekali, macam mana kita nak takrifkan suatu hubungan itu sebagai fungsi? Maka secara automatik hubungan ini ialah bukan fungsi. Okey, kita tengok jawapan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, dia kata diberi Gx ialah X tambah 4. Dia kata soalan pertama G negatif 1. Apa maksud G negatif 1? Kita gantikan negatif 1 ini sebagai X. Contoh, cikgu salin balik bawah ni, iaitu Gx ialah X tambah 4. Kalau contoh, Gx ialah X tambah 4. Kalau Gy, maka Y tambah 4. Kalau G negatif 1, maka tempat X ini digantikan oleh negatif 1, tambahkan 4. Jadi G negatif 1 merujuk kepada jawapannya ialah 3. Itu untuk soalan A. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B, dia kata nilai K dengan keadaan G songsang K ialah 6. Pertama sekali ialah awak cari dulu G songsang X dulu daripada Gx ini. Contoh, kalau Gx ialah X, kalau Gx ialah X tambah 4, G songsangan X, kita anggapkan ia sebagai Y. Apa maksud Gx ke Y? Okey, kita anggapkan G songsangan X ini kepada Y, maka Gy ialah X. Kalau kita tengok contoh tadi, Gx ialah X tambah 4. Kalau Gy merujuk kepada Y tambah 4 sama dengan X. Dia kata G sama-sama X ialah sama dengan Y. Jadikan Y ini sebagai perkara rumus. Jadi Y sama dengan X tolak 4. Dan Y ini digantikan dengan G sama-sama X. Iaitu G sama-sama X ialah sama dengan X tolak 4. Jadi sekarang ni, dia nak G sama-sama K ialah sama dengan 6. Cikgu buat sini. Jadi, salin balik G sama-sama K ialah sama dengan 6. Kalau G sama-sama X ialah X tambah 4, maka G sama-sama K ialah K tolak 4 sama dengan 6. K sama dengan 10. Untuk kaedah kedua, untuk soalan B, kita tengok G songsangan K ialah sama dengan 6. Jadi, G6 adalah sama dengan K. Jadi G6 ni merujuk kepada tempat X ini digantikan dengan 6. Iaitu 6 tambah 4 sama dengan K. Maka K sama dengan 10.
Jadi mana-mana kaedah lah awak nak selesaikan, mana-mana boleh. Iaitu kaedah pertama boleh guna juga, kaedah B pun boleh guna. Cuma kalau kita tengok kaedah B ni lebih pendek dia punya jalan pergi. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga, iaitu soalan dia kata ukuran panjang dan lebar sebidang tanah yang berbentuk segi empat tepat. Okey, cikgu lukis dulu gambaran dia, iaitu segi empat tepat. Dia kata dengan masing-masing ukurannya ialah Y dan Y tambah 30. Dan luas tanah itu ialah 1,800 meter square ataupun kuasa 2. Jadi, kalau kita tengok, untuk mengira luas bagi suatu segi empat tepat ialah merujuk kepada Y panjang kali lebar ataupun Y kali Y tambah 30. Berapa luas dia tadi? Iaitu 1,800. Jadi kembangkan, kita akan dapat Y kuasa 2 tambah 30Y sama dengan 1,800. Maka Y kuasa 2 tambah 30Y tolak 1,800 sama dengan kosong. Okey, bila kita dah bentukkan yang ni, kita dah nampak ianya berbentuk persamaan kuadratik. Okey, seterusnya kita faktorkan persamaan ini. Jadi kita akan dapat dua nilai, iaitu Y sama dengan 30 dan Y sama dengan negatif 60. Jadi untuk Y sama dengan 30 dan Y sama dengan negatif 60, nilai Y negatif 60 kita tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab nilai Y ini ialah merujuk kepada negatif 60, kita tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab nilai Y ini ialah merujuk kepada panjang, di mana nilai panjang itu tidak akan wujud dalam nilai negatif. Maka Y dengan 30 ni kita ambil. Jadi untuk dimensi dia ialah, kita lukis balik, iaitu Y nilainya 30 dan Y tambah 30 iaitu 30 tambah 30. Maka dimensi dia ialah 30 meter kali 60 meter ataupun sebaliknya lah. Itu jawapan untuk soalan ke-3. Okey, soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4A. Dia kata diberi bahawa satu punca kepada persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah Q tambah 2X tolak Q kuasa 2 ialah sama dengan kosong adalah negatif kepada lagi satu. Apa maksud negatif kepada lagi satu? Contoh, andai kata satu punca itu ialah 1, maka punca lagi satu ialah negatif 1. Kalau andai kata punca itu ialah X, maka punca lagi satu ialah merujuk kepada negatif X. Okey, kita selesaikan soalan ni. 2 tambah, dia kata Q tambah 2X tolak Q kuasa 2 sama dengan kosong. Dia kata punca dia ialah satu positif, satu negatif, nombor dia sama. Jadi cikgu anggapkan contoh sebagai nilainya ialah X itu nilainya A, punca pertama ialah A dan punca kedua ialah negatif A. Sebab apa negatif A? Sebab dia kata negatif kepada lagi satu. Maksudnya kalau A, negatif A lah. Kalau sini B, negatif B. Kalau Y, negatif Y. Kalau sini 3, maka sini ialah negatif 3. Cuma sekarang ni kita tak boleh masukkan nilai punca ni dengan nilai. Kita tak tahu nilainya berapa. Kita hanya boleh masukkan nilai sebagai unknown, yang mana kita boleh cari nanti. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok X kuasa 2 tambah Q tambah 2X tolak Q kuasa 2 ini ialah sama dengan kosong, maka ini ialah persamaan kuadratik. Yang mana jika persamaan kuadratik, ini maksudnya ialah samaannya, maka kita perlu tulis hasil tambah punca adalah merujuk kepada negatif Q tambah 2 dan hasil darab punca ialah
negatif Q kuasa 2. Okey, kemudian daripada punca-punca yang kita anggapkan tadi, iaitu A dengan negatif A, kita boleh selesaikan terus, iaitu hasil tambah punca dia ialah merujuk kepada negatif Q tambah 2 kurungan sama dengan A tambah negatif A, iaitu negatif Q tambah 2 kurungan adalah sama dengan sifar. Jadi Q adalah sama dengan negatif 2. Jadi dia kata cari hasil darab punca, maka hasil darab puncanya ialah negatif Q hasil darab punca ialah negatif Q kuasa 2 adalah sama dengan negatif 2 kuasa 2, iaitu sama dengan negatif 4. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Dia kata diberi bahawa persamaan kuadratik Px kuasa 2 tambah 3Qx tambah 4P adalah sama dengan sifar, dengan keadaan P dan Q ialah pemala yang mempunyai dua punca yang sama. Apa maksud dua punca yang sama? Dalam kuadratik, dia akan ada 3 jenis punca, iaitu pertama sekali yang tak ada punca, maka tak ada punca dia merujuk kepada B kuasa 2 tolak 4AC adalah lebih kecil daripada sifar. Itu jika tiada punca. Kalau puncanya sama tapi ada 2, ialah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar. Sama dengan sifar ni maksudnya dia ada 2 punca, tapi punca dia tu adalah sama kedua-duanya. Yang ketiga ialah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dari sifar, merujuk kepada 2 punca yang berbeza. Kita tengok soalan. Jadi soalan kata mempunyai 2 punca yang sama, maka kita merujuk kepada B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar. Okey, kita susun dulu. Px kuasa 2 tambah 3Qx tambah 4P sama dengan sifar. Ini ialah A, ini ialah B, ini ialah C. Jadi B kuasa 2 iaitu 3Q kuasa 2 tolak 4, A-nya ialah P, C-nya ialah 4P sama dengan. Okey, seterusnya 9Q kuasa 2 adalah sama dengan 16P kuasa 2. Jadi kita boleh tulis sebagai 16P kuasa 2 sama dengan 9Q kuasa 2. Ini bukan Q 9. Okey. Kemudian P kuasa 2 per Q kuasa 2 adalah 9 per 16. Jadi P per Q adalah sama dengan punca 9 per 16. P per Q ialah 3 per 4. Jadi nisbah P ke Q boleh ditulis sebagai 3 nisbah 4. Okey, itu saja untuk soalan 1 sampai nombor 4. Jadi soalan seterusnya nanti cikgu akan share dalam video yang kedua. Terima kasih.